Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hangat diperkatakan seorang nama ini bakal menjadi Perdana Menteri. Beliau ini adalah bekas Menteri Kewangan dan juga telah pernah membuat satu kejayaan besar, membayar hutang negara sebanyak RM10 bilion dalam tempo setahun. Beliau ini dikatakan adalah calon Perdana Menteri yang terbaik yang bakal menang pada PRU 15 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, masing-masing ada pilihan Perdana Menteri, siapa yang kita mahu. Dan kita tahu Anwar pernah membuat kenyataan yang layak untuk menjadi Perdana Menteri setakat ini hanya ada beberapa nama sahaja, yaitu yang pertama, Perdana Menteri kita pada masa kini yaitu Ismail Sabri Yaakob daripada Barisan Nasional, dan seterusnya daripada Perikatan Nasional Muhyiddin, dan juga daripada PKR daripada Pakatan Harapan yaitu Anwar Ibrahim sendiri. Jadi mereka bertiga adalah calon Perdana Menteri yang setakat ini ramai rakyat sering menjadi bualan mereka. Antara mereka tiga ini, mereka adalah yang terbaik untuk menjadi Perdana Menteri. Dan sudah pasti kita tahu siapa Anwar, siapa Muhyiddin, dan juga siapa Ismail Sabri. Namun ketiga-tiga daripada mereka ini yang pernah menjadi Perdana Menteri hanyalah dua orang, yaitu Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin. Adakah Anwar Ibrahim pula bakal join mereka untuk menjadi Perdana Menteri juga pada PRU 15 ataupun pada kerajaan baru akan datang? Di sini ada beberapa info yang saya dapat daripada Facebook Parti Amanah Negara yang mengatakan kenapa Anwar Ibrahim ini sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau perlu menjadi pemimpin negara? Menerusi Facebook Parti Amanah Negara, pilih pemimpin yang boleh pulihkan ekonomi negara dan berdepan dengan kemelesetan ekonomi dunia. Fikir secara rasional, jangan dikalahkan dengan tiupan api perkauman dan kebencian sesama kita. Sekarang masa untuk kita ketepikan kebencian dan utamakan masa depan negara. Antara ahli politik yang diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri hanya seorang saja yang ada proven record and success result. Pemulihan ekonomi. Jika kita fokuskan kepada pemulihan ekonomi untuk kerajaan baru ini adalah beberapa sebab kenapa Anwar perlu dipilih menjadi Perdana Menteri menerusi Facebook daripada Parti Amanah Negara. Yaitu yang pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mantan Menteri Kewangan dari 1991 sehingga 1998, berpengalaman luas dan mahir hal ehwal ekonomi negara. Yang kedua, hasil pemulihan ekonomi negara yang dilakukan semasa Anwar menjadi Menteri Kewangan sehingga negara kita mampu bentang surplus budget, yaitu belanjawan pendapatan melebihi perbelanjaan. Yang ketiga, apabila kedudukan ekonomi negara stabil, beliau menulis surat kepada Bank Dunia untuk menghentikan bantuan keuangan kerana negara kita sudah mampu berdikari. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ini hari ini pun baru saya tahu. Rupanya Anwar pernah menulis surat untuk dibaca ataupun untuk disampaikan kepada Bank Dunia untuk menghentikan bantuan keuangan kerana Malaysia pada ketika itu sudah mampu berdikari. Yang keempat, beliau juga adalah Menteri Kewangan pertama yang membayar hutang luar negara sebanyak RM10 bilion setahun setelah ekonomi negara kembali pulih dan stabil. Yang kelima, Anwar Ibrahim diiktiraf oleh Euromoney Magazine pada 1993 sebagai Menteri Kewangan yang terbaik di dunia. Yang keenam, pada tahun 1996
sekali lagi beliau diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia oleh Asia Money Magazine. Yang ketujuh pula, beliau juga jadi Menteri Keuangan Malaysia yang pertama diiktiraf sebagai The ASEAN of the Year oleh Asia Weeks Magazine. Dan yang ke-8 pula, beliau juga adalah Menteri Keuangan yang pertama dari Malaysia yang dilantik sebagai pengurusi bahagian pembangunan di Bank Dunia pada 1995. Pengurusi bahagian pembangunan di Bank Dunia pada tahun 1995, yaitu Menteri Keuangan Malaysia yang pertama dilantik sebagai pengurusi bahagian pembangunan, salah satu jawatan di Bank Dunia, yaitu pada tahun 1995. Yang ke-9, era beliau sebagai Menteri Keuangan menyaksikan kebangkitan ekonomi Malaysia sehingga dikenali sebagai The Asian Tiger di kalangan negara ASEAN. Yang ke-10, pertumbuhan ekonomi Malaysia berada pada kadar 7 sehingga 9% selama 8 tahun berturut-turut ketika beliau menjadi Menteri Keuangan. Yang ke-11, beliau juga berjaya meletakkan Malaysia di kedudukan pertama untuk pertumbuhan ekonomi, prestasi, persaingan ekonomi, dan foreign direct investment di seluruh ASEAN. Yang ke-12, berikutan prestasi cemerlang beliau sepanjang menguruskan ekonomi negara. Ketika jadi Menteri Keuangan, Bank Dunia mengiktiraf beliau sebagai pakar perunding keuangan pada 2008. Dan yang ke-13, yang ke-13, Bank Kesatuan Eropa turut mengiktiraf pencapaian beliau sehingga diakui sebagai pakar ekonomi dan keuangan pada tahun 2014. Dan yang ke-14, ternyata beliau adalah pilihan yang paling tepat untuk memulih dan menstabilkan kembali ekonomi negara kita setelah mengalami kejatuhan buruk akibat pandemik COVID-19 dan kelemahan tadbir urus Muhyiddin maupun Ismail Sabri sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah kejayaan-kejayaan besar Anwar menerusi daripada Facebook Parti Amanah Negara. Terdapat 14 sebab kenapa Anwar perlu dijadikan Perdana Menteri. Antaranya adalah beliau ini pernah menjadi Menteri Keuangan terbaik dan diiktiraf oleh Asia, bahkan pernah menjawat jawatan penting di Bank Dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah info daripada Parti Amanah Negara. Tidak tahu betul atau tidak, tapi itu adalah info daripada Facebook Parti Amanah Negara. Tuan-tuan dan puan, jika semua itu betul dan benar dan tidak ada salah pun, bermakna untuk pemulihan negara, pemulihan ekonomi negara Malaysia yang pada ketika ini merosot, bermakna Anwar mungkin adalah pilihan yang tepat untuk waktu ini. Sebab waktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita tahu bagaimana ekonomi bagaimana, tapi kita kena faham waktu itu pandemik. Dan manakala Ismail Sabri pula dalam proses pemulihan, tiba-tiba PR Yula pula. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau semua yang disebut tadi 14 sebab Anwar sepatutnya jadi Perdana Menteri, ini pasti bakal menggemparkan semua calon Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, menggemparkan Muhyiddin Yassin, bahkan juga menggemparkan Presiden UMNO Zahid Habibie dan semua parti-parti ternama di Malaysia, pemimpin-pemimpin politik, veteran politik, dan sudah pasti 30 juta rakyat Malaysia digemparkan dengan kenyataan ini. Jadi jika Anwar benar-benar layak untuk menjadi Perdana Menteri, tidak salah juga. Tapi kita hanya menanti pada PRU 15 nanti, siapa yang akan menang kita tunggu dan lihat. Yang penting semoga Malaysia kita aman, damai, dan semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak tentang politik di Malaysia. Terima kasih Malaysia kerana menonton.